budaya Cina adalah salah satu budaya yang kaya dengan sejarah, tradisi dan banyak lagi. Gaya tarian dalam budaya Cina ialah satu bahagian di dalam budaya Cina yang ramai orang akan menganggapnya sebagai unik bagi mereka. Terdapat pelbagai gaya dalam tarian Cina. Tarian pertamanya bermula sejak 4,000 tahun dahulu dan semuanya masih disembahkan sehingga hari ini. Dalam laman web ini, kami mengetengahkan beberapa tarian Cina yang terkenal dan membincangkan beberapa fakta menarik tentang setiap tarian tersebut, memastikan nama tarian ini tidak akan dilupakan untuk tahun-tahun yang akan datang. Tarian kipas Cina adalah tarian tradisional Cina yang berusaha ribuan tahun dan memiliki sejarah yang kaya. Dalam tarian ini, kipas digunakan sebagai alat untuk menciptakan gerakan dan corak rumit yang berkoordinasi dengan muzik. Tarian ini seringkali dipersembahkan sebagai bagian dari acara-acara besar dan pesta, dan menggambarkan budaya dan kepercayaan komunitas Tionghoa. Tarian kipas Cina merupakan bagian penting dari warisan budaya Tionghoa dan masih diterima oleh komunitas Tionghoa di seluruh dunia. Tarian ini biasanya diterjemahkan dengan instrumen muzik tradisional Cina seperti guzheng, erhu, dan dizi. Ini diterapkan dalam pakaian yang berkurang. Seringkali menampilkan pakaian tradisional China seperti qipao yang menambahkan kepada spekulasi visual persembahan. Tarian kipas Cina dipersembahkan dalam berbagai persekitaran termasuk festival, acara budaya, dan persembahan tradisional China. Dan amat dianggap sebagai representasi budaya dan seni tradisional China. Tarian ini dilakukan untuk membawa keberuntungan atau feng shui bagi semua orang yang terlibat. Saat ini, tarian kipas telah menjadi kebiasaan favorit di kalangan orang Parubaya. Dalam setiap taman dan alun-alun komunitas di Chengdu, mempunyai banyak orang tua yang memegang kipas dan menari bersama setiap hari. Pada fikiran orang Cina, naga adalah sejenis hidupan yang menguntungkan. Naga mewakili kekuatan yang tiada bandingan yang boleh menghilangkan nasib buruk dan mencegah jenayah. Oleh sebab itu, tarian naga telah menjadi satu unsur penting dalam perayaan Cina sejak zaman dahulu lagi. Tarian ini telah dibawa masuk ke seluruh dunia dan menjadi simbol kepada budaya masyarakat Cina. Pada zaman dahulu lagi, bukan sahaja bagi memohon hujan turun malah, ia juga merupakan salah satu cara untuk berdoa agar mengelakkan serangan-serangan pada tanaman. Sehingga kini, tarian naga dipersembahkan pada majlis-majlis perayaan sebagai cara untuk mengusir roh-roh jahat dan memohon kemakmuran. Oleh itu, tarian naga ialah satu acara utama sambutan Tahun Baru Cina bersama dengan tarian singa. Adalah salah satu tarian yang agak sama seperti tarian singa. Ia menggunakan boneka yang besar yang rupa sebagai naga dan ia dipersembahkan menggunakan penari-penari yang ada pengalaman yang menggunakan boneka. Dan selalunya penari ini akan mempersembahkan warna-warna hijau, warna emas, warna kuning dan warna merah di dalam kostumnya dengan boneka naga itu. Selalunya tarian naga ini melambangkan kebijaksanaan, kuasa dan kekayaan di dalam budaya Cina. Tarian ribbon tradisional Cina adalah tarian Cina klasik yang telah wujud sejak dinasti Tang pada awal abad ke-8. Tarian ini dicipta oleh Maharaja Tang Xuanzong bersama-sama dengan konsortnya Yang Guifei menggunakan bakat mereka dalam tarian dan muzik. Terdapat juga legenda di sebalik tarian ini yang menyatakan bahawa Maharaja Tang Xuanzong pernah bermimpi bahawa dia berada di Istana Bulan dengan banyak peri menyanyi dan menari dalam jubah panjang seperti awan berbagai warna. Semasa dinasti Han dan Tang, tarian ini hanya dipersembahkan kepada kerabat diraja sebagai sumber hiburan kepada mereka. Walau bagaimanapun, pada masa kini, tarian ini dipersembahkan di banyak perayaan kebudayaan Cina awam. Tarian ribbon diiringi oleh alat muzik Cina, erhu dan pipa yang dicirikan oleh suasana yang menaikkan semangat dan puitis. Oleh itu, tarian Ni Chang Yu Yi juga dikenali sebagai tarian pakaian pelangi dan bulu dicipta. Tarian ini boleh dipersembahkan dalam bentuk tarian solo, duet dan berkumpulan.
Penari memegang fanjie, memakai pakaian tarian berbulu dan zamrud. Tarian ini juga adalah tarian yang mengekspresikan kebahagiaan, keindahan, dan keanggunan. Lazimnya, perempuan sesuai untuk tarian ini kerana mereka mempunyai kualiti tersebut. Apabila mereka menari, mereka seperti sekumpulan kren yang terbang di langit. Ia adalah program terpelihara di dinasti Tang dan juga karya-karya tarian tradisional Cina. Tarian Singa adalah tontonan penggelistik yang bermula sejak lebih 1,500 tahun lalu. Dalam budaya Cina, singa melambangkan kuasa, kebijaksanaan dan keunggulan. Orang ramai mempersembahkan tarian singa pada perayaan Cina atau majlis besar untuk membawa nasib baik dan menghalau roh jahat. Sebagai contoh, tarian singa akan dipersembahkan pada masa yang baik seperti pembukaan perniagaan dan kedai baharu, dianggap membawa nasib baik dan wang. Tarian singa juga diamalkan pada Tahun Baru Cina kerana ia dikaitkan dengan legenda Nian, makhluk haiwan yang digemui oleh penduduk kampung yang memukul dendang dengan kuat pada Tahun Baru Cina. Terdapat dua jenis tarian singa, iaitu tarian singa utara dengan tarian singa selatan. Tarian singa utara dikatakan berasal dari bahagian utara negara China dan tujuan tarian ini dipersembahkan adalah untuk hiburan di kalangan keluarga diraja Maharaja China suatu waktu dahulu. Jadi, tarian singa utara ini boleh dipersembahkan asalkan mendapat perintah daripada keluarga diraja China. Kostum untuk tarian singa utara juga berbeza, iaitu warna merah jingga bagi singa jantan dan singa betina pula menggunakan pakaian berwarna hijau dan kuning. Tarian singa utara ini boleh banyak menonjolkan ciri-ciri akrobatik yang mana hanya mereka yang mahir dan terlatih sahaja yang lama mampu mempersembahkan. Selain itu, tarian singa selatan pula dikatakan berasal dari bahagian selatan negara China dan ianya lebih kepada berkaitan dengan alam sekitar. Tarian singa selatan dipersembahkan sebagai satu istiadat untuk membuang semangat jahat dan memohon meminta tuah. Tarian singa selatan ini paling banyak perkotonya kerana ianya harus mengikut perintah Sami dan mengetuai upacara tersebut. Kostum untuk tarian singa selatan juga berlain dengan bahagian mata singanya lebih besar daripada mata kepala singa tarian singa utara dan warna matanya adalah hitam dan putih atau merah putih. Ia juga mempunyai cermin serta sebatang tanduk di hadapan kepalanya. Inilah perbezaan antara tarian singa selatan dan utara. Kesimpulannya, seni tarian tradisional Cina adalah budaya yang kaya dengan tradisi, sejarah di sebaliknya dan banyak lagi. Generasi baru memainkan peranan penting dalam penjagaan tarian tradisional masyarakat kerana ia tidak diajarkan kepada generasi muda dan mereka tidak berminat dengannya. Kita hendaklah memastikan seni tarian tradisional masyarakat tidak akan hilang lebih masa. Oleh itu, langkah yang kami ambil untuk memastikan mereka tidak akan tersesat lebih masa adalah dengan menyebarkan kesedaran mengenainya melalui internet di mana semua generasi muda akan berada. Ini akan membantu memastikan seni tarian tradisional masyarakat dapat menjadi warisan budaya untuk generasi yang akan datang.